Pemangsa yang mempunyai deria istimewa. Haiwan yang boleh menyamar. Hidupan kecil yang membantu hidupan lain yang berkali ganda besarnya. Semuanya hidup dalam sebuah sanctuary yang dilindungi oleh sebuah badan kerajaan. Inilah Taman Laut Malaysia, pelindung terumbu karang. Tiga perempat bumi adalah lautan. Terumbu batu karang sebagai pusat bagi kepelbagaian bio di sini merupakan salah satu sistem ekologi yang paling produktif di dunia. Malaysia terletak di tengah-tengah rantau Indo-Pasifik dan dikelilingi laut tropika yang penuh dengan kepelbagaian kehidupan. Di sinilah kediaman semula jadi bagi jutaan tumbuhan dan hidupan laut. Dalam alam yang menakjubkan tetapi sensitif ini, kemandiran bukan sekadar menyembunyikan diri daripada musuh atau membentuk persahabatan. Bagi ikan atau hidupan laut yang lain, kediaman yang subur ini juga dipenuhi dengan bahaya. Namun ancaman terbesar bukannya datang dari laut, tetapi daripada manusia. Kaedah penangkapan ikan yang membinasakan dan berlebihan melemahkan ekologi laut, manakala pembangunan pesisiran pantai dan pemendakan merosakkan terumbu karang. Untuk melindungi warisan terumbu karang dan sistem ekologinya yang unik, taman-taman laut telah diperkenalkan di Malaysia, merangkumi kawasan seluas 2 batu nautika, mengelilingi 40 buah pulau. Pelaksanaan Perintah Taman Laut 1994 melarang sebarang tindakan yang merosakkan sistem ekologi laut. Kini, Taman Laut berada di bawah agensi persekutuan di dalam Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Unit ini diberi kuasa menguruskan taman-taman bagi tujuan ekopelancongan, pendidikan, penyelidikan dan penguatkuasaan peraturan bertujuan melindungi warisan laut kita. Taman-taman laut Malaysia mudah ditemui di pesisiran pantai Kedah, Terengganu, Pahang dan Johor. Manakala di seberang Laut Cina Selatan pula di pantai barat Sabah. Pulau-pulau dan terumbu batu karang ini menyokong sistem ekologi yang berbeza. Dengan spesiesnya yang unik, ia menyumbang ke arah kepelbagaian bio yang cukup besar. Hutan bakau menawarkan gabungan sistem ekologi darat dan air di mana-mana sahaja tanah bertemu dengan laut dan sungai. Ia menyediakan pelindungan semula jadi untuk daratan, menyerap tenaga ombak dan membantu menstabilkan pinggir laut. Tanah di zon pasang surut ini kekurangan oksigen. Namun hutan bakau penuh dengan kehidupan. Untuk hidup dalam keadaan yang tidak stabil, masin, berair dan anaerobik, pokok bakau mempunyai beberapa ciri menarik. Akarnya menyediakan tempat persembunyian ideal bagi anak ikan daripada pemangsa. Ia juga bertindak sebagai kawasan pembiakan semula jadi, di mana ikan-ikan kemudiannya berpindah ke terumbu karang dan ke laut. Di kawasan air cetek juga terdapat kawasan rumput laut. Tumbuhan laut berbunga ini juga melindungi anak-anak ikan dan invertebrate. Bahagian ini tidaklah sekuntang yang disangka. Kesabaran dan kemahiran memerhati diperlukan untuk melihat haiwan laut yang biasanya tersembunyi. Fingered dragonet gemar berada di dasar kerana mencari makan. Penyu hijau pula seringkali singgah untuk mendapat bekalan rumput laut hariannya. Dalam kesemua sistem ekologi laut, terumbu karang adalah yang paling menarik. Seperti kawasan bakau, terumbu karang membantu mengelakkan hakisan. Ia menyerap hempasan ombak yang boleh merosakkan pantai.
Cara terbaik untuk menikmati keindahan terumbu karang ialah dengan snorkeling atau menyelam, terutama di antara bulan Mac hingga November. Batu karang memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Cuaca Malaysia yang panas dan terang sekitar 32 darjah Celsius pada waktu siang menghasilkan terumbu karang yang penuh dengan kehidupan. Terdapat lebih daripada 500 spesies batu karang keras di Malaysia. Kebanyakan dinamakan mengikut bentuknya yang pelik. Antara yang biasa ialah batu karang otak, cendawan dan kubis. Karang bertanggungjawab membina terumbu karang. Struktur batu kapur yang cantik ini adalah hasil pertalian istimewa di antara haiwan dan jutaan tumbuhan sel tunggal yang